guys, selamat datang ke channel Gana guys. Hari ini kita baca tentang Mahathir. Mahathir tak sangka dimalukan PH. Saksikan dan jangan lupa subscribe. Mahathir tak sangka dimalukan PH. Tidak perlu saya ulas mengapa PKR DAP dan warisan menolak undi belah bagi yang dibuat oleh Mahfuz Umar, karena rata kita telah membaca sebab-sebab tersebut. Ramai yang kecewa seperti saya juga. Inilah peluang untuk PH menjatuhkan kerajaan PN. Kita kecewa karena sebelum ini kita tidak tahu dan ambil tahu bagaimana proses belanjawan di parlimen berlaku, karena inilah kali pertama kita ingin ambil tahu lebih mendalam. Dalam mahu ambil tahu, banyak benda kita tidak tahu, akhirnya kita marah-marah macam kita serba tahu. Malah ramai yang menghantam Anwar walaupun Safi Abdal sekutu Mahathir dan MP-nya seorang pun tidak berguna. Lebih pelik Mat Sabu dan timbalannya Salahuddin juga tidak bangun, tetapi Anwar tetap dipersalahkan. Itu tandanya kita prejudis. Ramai penyokong amanah menghantam Anwar karena dendam mereka karena Anwar tidak mahu menyokong Mahathir sebagai calon PM buat kali ketiga. Itu sahaja. Saya mula terkejut mengapa MP2 PH tidak berdiri menyokong Mahfuz. Saya ambil pendekatan tenangkan diri dan tunggu sebab-sebabnya. Mesti ada sebab. Lebih 90% MP pembangkang tidak bangun. Selepas 2 jam baru saya mendapat penjelasan dari rakan-rakan di KL. Apa implikasi daripada keputusan semalam kepada PH? Pertama, beraksi kepada nombor. Selama hari ini ramai menyindir Anwar tiada nombor, tapi mereka yakin Mahathir ada nombor. Terbukti Mahathir tiada nombor. Lebih memalukan, Mahathir hanya mampu membawa 13 MP bersamanya. Kedua, semalam MP BN hampir semua berada di parlimen. Sehari sebelum ini kita telah melihat gambar keriangan pemimpin-pemimpin UMNO bersama Zafrul. Kita kena belajar politik Malaysia, ini berubah setiap jam. PH tahu UMNO sudah membuat urutan buat sekian kalinya. Ia bukan setakat kesanggupan PN memenuhi permintaan mereka, tetapi kita yakin ada rundingan di sebalik rundingan ke atas individu-individu terbabi. Ketiga, ia satu kebenaran moral kepada kerajaan PH. Apabila PN akur dengan kemauan PH atau Anwar agar kerajaan bersetuju dengan moratorium dan KWSP. Bayangkan jika kita menolaknya di saat ratusan ribu rakyat memerlukan uang tersebut. Setiap hari siang dan malam media memburukan PH. Hanya pentingkan kuasa bukan rakyat. Ia memberi kesan sangat buruk untuk PH bangkit semula. Bola tanggung yang diharapkan PN gagal. Sekaligus ia membuktikan kepada rakyat PH benar-benar ikhlas memperjuangkan nasib rakyat, yang mana baik kita sokong dan bukan menolak mentah-mentah kebaikan dari belanjawan itu. Inilah kematangan politik atau seni politik, membaca gerak-geri musuh hingga di saat-saat akhir. Keempat, ia kemenangan moral kepada Anwar dan sekaligus ideologik Mahathir digagalkan dalam 2 kemungkinan. Pertama, kita semua mengetahui Mahathir dan rundingan dengan Kuili dengan angan-angan jika kerajaan PM jatuh, dia mahu menjadi PM buat kali ketiga. Kedua, kemungkinan Mahathir ingin memulakan pengurusi PH tidak mencukupi nombor. Semua orang tahu kelicikan Mahathir, jika tidak tak akanlah MP2 amanah seperti menganggap Mahathir sebagai rakan dengan individu penting untuk mereka dalam berpolitik. Malah semalam membuktikan betapa kuat kerjasama mereka bersama Mahathir dan rakan-rakannya.
Persoalannya sekarang kita ingin bertanya, adakah Mahfuz tidak mematuhi arahan Anwar? Adakah pemimpin-pemimpin amanat tidak melihat presiden dan timbalan presiden mereka tidak berdiri? Adakah Mat Sabu tidak memaklumkan kepada MP2 amanah untuk mengikuti arahan majelis presiden, atau sengaja membiarkan mereka berbuat sesuka hati? Adakah Mahfuz tidak sendirian walaupun sudah mengetahui arahan Anwar semata-mata untuk mengambil hati Mahathir? Adakah MP2 amanah yang sejak kebelakangan ini sentiasa berbeza pendapat dengan Anwar sengaja melakukannya? Ini isunya yang kita tunggukan hari ini untuk wartawan bertanya kepada Mahfuz. Lebih penting, Mat Sabu patut bertanggung jawab kenapa ia berlaku, dan dia patut membuat sidang khas untuk memaklumkan kepada penyokong yang sekarang bercakaran semasa sendiri. Bukan lagi bertanya kenapa PH tidak menyokong, karena Anwar Ibrahim dan Anthony Lok telah menjelaskan semalam. Saya kagum apa yang dikatakan Engko Kam dari DAP apabila mahu menenangkan penyokong parti tersebut. Katanya, kita hanya mempunyai satu Jenderal Anwar yang keputusannya akhirnya adalah dari Anwar. Jika prinsip yang sama ada pada MP amanah, saya yakin tidak akan berlaku undi belah bahagi semalam yang hanya menimbulkan berbagai fitnah sesama penyokong PH. Kita terkejut apabila Khalid Samad memberitahu rupanya MP amanah telah mengetahui dalam meeting majlis presiden tetapi sengaja tidak mahu mematuhinya. Sukarlah PH selepas ini karena MP2 amanah sukar mengikut jenderal mereka atas nama hak masing-masing. Susah kalau duduk sekali jenis yang tidak boleh duduk berpakat dalam satu organisasi. Sebab itu kita berpendapat adalah lebih baik PKR dan DAP menumpukan gabungan bersama dengan mengajak warisan untuk menyertai fokus kepada Selangor N9, Melaka, Pipi dan Sabah. Ia sudah memandai dan bagus untuk Malaysia. Jika tidak, amanah hanya menjadi duri dalam daging kepada PH. Penutupnya, tanya saya, ada bagusnya selepas ini kekuatan sesebuah kerajaan itu tidak terlalu melebar. Bila berlakunya keadaan 50-50, pemimpin-pemimpin berlumba-lumba bersetuju menerima permintaan rakyat. Tidaklah seperti dahulu rayuan rakyat tidak diendahkan oleh pemimpin-pemimpin BN. Akhir kata, kemenangan moral untuk Anwar ke atas Mahathir yang cuba memecah belah PH gagal, sekaligus membuktikan permufakatan PH bakal kembali seperti dahulu. Jelas Anwar melebihi kepentingan rakyat daripada kepentingan dirinya. Politik dendam Mahathir memang wajar dijauhi PH karena adalah baik PH fokus membela rakyat daripada melayani karena Mahathir yang terkenal semua orang tak betul. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like karena subscribe itu gratis.